Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam berdiri pada segala perkata-kata terkala hati sedang membaca Allah. Kerana menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, orang sesiapa berkata-kata atau walaupun kepada sahabatnya dengan perkataan diam saja, nescaya pula pahala. Dari itu diamlah dan dengarlah tentang mudah-mudahan kita segera berjaya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sadaqallahu azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman,
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk perniagaan dalam Islam. Perniagaan adalah merupakan suatu kerja yang mulia dan dianjurkan oleh Islam kepada umat manusia. Perniagaan bukan sahaja merupakan amalan sunnah, bahkan ianya merupakan kegiatan muamalah yang menjadi fardu kifayah di kalangan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah An-Nur ayat 37 yang bermaksud, ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perniagaan yang mulia adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan usaha sendiri yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menjanjikan keuntungan kepada mereka yang berniaga dengan syarat perniagaan itu mesti disulami dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan berlandaskan asas-asas muamalah Islam. Para peniaga perlu bersedia menghadapi segala bentuk ujian dalam menjalankan sesuatu perniagaan, kerana ada masanya peniaga akan memperolehi keuntungan dan ada masanya para peniaga perlu bersedia menghadapi segala bentuk ujian dalam menjalankan sesuatu perniagaan, kerana ada masanya peniaga akan memperolehi keuntungan dan ada masanya akan menghadapi kerugian. Oleh itu para peniaga hendaklah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki kepada hamba-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan sesuatu pekerjaan yang paling mulia. Lantas baginda bersabda bermaksud, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur, yakni diridai. Riwayat Al-Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kelebihan dan keuntungan kepada para peniaga yang jujur dan amanah bersama dengan para al-anbiya as-sadiqin dan syuhada di akhir kelak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ahli perniagaan yang jujur lagi amanah akan bersama-sama para nabi, kumpulan orang yang jujur dan para syuhada di hari kebangkitan. Riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu dalam menjalankan urusan niaga,
ini terdapat di kalangan para peniaga yang terlalu gairah untuk mencari keuntungan semata-mata, sehinggakan mereka cenderung berjual beli tanpa berlandaskan syariat Islam. Mereka mahu meraih keuntungan berlipat ganda dengan cepat dan mengambil kesempatan menaikkan harga barangan keperluan yang akhirnya akan membinakan para pengguna dan juga para peniaga. Cuba mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Sesungguhnya perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Apakah nilainya untung berjuta-juta hasil daripada menipu dan memperdaya pelanggan? Adakah ini rezeki yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang yang curang, yakni menipu dalam timbangan dan sukatan, yaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, justru langkah yang terbaik bagi para peniaga ialah dengan mengikut teras perniagaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Para peniaga perlu mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Semua jenis perniagaan hendaklah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Para peniaga hendaklah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, bukannya bergantung kepada perkara yang menyesatkan seperti tangkal, sihir dan lain-lain yang boleh menjerumuskan diri kepada perbuatan syirik. Selain daripada itu, sifat kejujuran, amanah dan adil dalam menjadi kunci kejayaan dalam perniagaan. Para peniaga perlu mengelakkan melakukan penindasan terhadap para peniaga yang lain dengan cara menguasai barangan di pasaran. Para peniaga dan pekerja hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak Islam seperti menutup aurat, elakkan pergaulan bebas, dan yang paling penting menunaikan kewajipan solat untuk menambahkan keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peniaga juga hendaklah sentiasa menginfakkan sebahagian hartanya dengan melaksanakan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik dan golongan yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 hingga 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah dan tetap mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tersembunyi atau secara terang-terangan, mereka yakni dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka daripada limpahan kurniaannya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyuruh para jemaah sekalian, marilah kita melibatkan diri dalam perniagaan dan menyokong barang-barang keluaran umat Islam bagi meninggikan ekonomi umat Islam. Ini adalah kerana perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan ahli perniagaan dan menjadi tokoh perniagaan yang terkenal dan disegani. Elakkan diri menjadi muslim yang menganggur dan meminta-minta.
Semoga usaha kita akan sentiasa mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على آمين آمين يا موفق الطاعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasalat aynun binazarin wa uzunun bi khabar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami, peliharakanlah akidah kami, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asya'ira wal maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Ali Syariatik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'al Darut Ta'zim, kepada Raja Zahid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat deraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudlil kafarata wa mubtadi'atis sayyi'ati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqdid daina 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada amina waj'al hadzal balada amina mutma'inna rahiya wa sa'ira biladil muslimin amin ya rabbal alamin. Allahumma aktibis salamata wal afiyata lana wa nablikal hujjaj wal ghuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله